Ini sebab raja yang paling dibenci di Eropah ialah Charles. Dia tertarik dengan Islam. Dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab. Dia bercakap bahasa Arab. Charles cakap bahasa Arab, tuan-tuan. Malu kita. Guru dia Syekh, dia adalah masuk tarikat. Charles masuk tarikat, tuan-tuan. Dia pengamal tarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Atau imam yang saya berikan, promosi Muslim-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita renung kembali sejarah umat Islam secara ringkas dalam konteks masa depan gemilang untuk Islam. Kita mulakan dengan ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasrullahi idz akhrajal ladzina kafaru saniyasnain. Idz akhrajal ladzina kafaru saniyasnain idz ma fil ard idz yaqulu sabihihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa yadahu fi judul lam taruha wa jalaka alladziina kafaru as-sufla wa kalamallahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Shadaqallahu al-'azim. Dan sekiranya kamu tidak menolong Rasulullah, maka sesungguhnya Allah menolong Rasulullah ketika Rasul dikeluarkan oleh orang kafir daripada negaranya, dan dia bersama dengan sahabatnya. Ketika mereka berdua di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Allah turunkan sakinah kepadanya dan Allah memberikan pertolongan dengan tentera yang tidak dapat dilihat, dan Allah jadikan kalimah ladzina kafaru as-sufla, dan Allah jadikan kalimah orang kafir kalimah yang bawah rendah, dan kalimatullah yang mulia, dan kalimah Allah kalimah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kita kenang kembali ketika zaman Rasulullah telah berhijrah dalam satu peristiwa yang besar, menjadikan sebagai tanda tahun hijrah yang kita amalkan sampai sekarang. Kalau kita lihat hari ini, jarak di antara Mekah dengan Madinah sejauh 450 km, itu mengikut highway M15, tak salah saya. Highway ini menghubungkan Mekah dengan Madinah dengan begitu sempurna, dan Rasulullah mengambil masa 1 minggu untuk sampai daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah bertolak ketika hari yang sangat panas, waktu zuhur, menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian mereka bergerak ke Gua Thur dan berlindung untuk beberapa ketika sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Hari ini kita lihat perjalanan kita hanyalah, kalau kita straight perjalanan bas, hanyalah melibatkan hanya sekitar 5 jam. Tetapi perjalanan yang dilalui oleh baginda Rasulullah dalam peristiwa hijrah ialah satu perjalanan yang cukup mendebarkan, sebab dikejar oleh orang Quraisy. Itulah peristiwa yang kita kenang dan menjadikan sebagai tanda tahun kita. Hari ini saya ingin berkongsi dengan para jemaah sekalian, apabila Rasulullah sampai ke Madinah, maka masjid yang dibina, Masjid Quba yang pertama, kemudian mendirikan Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan seterusnya mengikat hubungan perjanjian di antara penduduk Madinah. Dan ini terkenal dengan Sahifah Madinah, dan Sahifah Madinah lah yang saya ingin sebut pada pagi ini. Sahifah Madinah yang diletakkan sebagai perlembagaan negara Islam pertama, negara Madani, negara yang dibina oleh Rasulullah, yang kita lihat sebagai Sahifah Madinah, kemudian menyatukan tanggungjawab setiap penduduk sama ada Islam, Muhajirin, Ansar, ataupun penduduk Aus dan Khazraj, ataupun Bani Qainuqa, Bani Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan sebagainya. Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi
Dan disitulah kita lihat tertegaknya negara Islam yang pertama. Peperangan demi peperangan berlaku. Orang Yahudi yang asalnya bersatu dengan Rasulullah dalam perjanjian Sahifah Madinah, tetapi sayang mereka telah belot. Beberapa siri peperangan telah berlaku sehingga mereka telah dihalau keluar sepenuhnya daripada Madinah. Kemudian apabila Rasulullah bersama dengan para sahabat ingin mengadakan ibadah umrah pada tahun Hudaybiyah, sekali lagi Rasulullah tidak dapat masuk ke Mekah disebabkan oleh orang Quraisy tidak membenarkannya. Maka terjadilah satu perjanjian Hudaybiyah, dan dalam perjanjian ini 10 tahun tidak ada peperangan dan gencatan senjata dilakukan. Tetapi tidak sampai 1 tahun Quraisy telah menceroboh, dan pencerobohan inilah menyebabkan pada tahun kemudiannya Rasulullah membuka Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah yang cukup terkenal. Pembukaan Mekah adalah satu peristiwa yang menunjukkan kejayaan ataupun kemuncak kejayaan Rasulullah apabila baginda telah kembali semula ke Mekah dan membuat satu ucapan yang cukup indah ketika berdepan dengan orang Quraisy. Apakah yang kamu agak saya lakukan pada kamu? Dulu kamu menzalimi kami, sedangkan sekarang kami telah menang atas kamu. Lalu orang Quraisy yang kalah mengatakan, kami berharap Tuhan melakukan kebaikan kepada kami, sebab kami tahu Tuhan adalah sahabat yang mulia, ananda kepada sahabat yang mulia, tentulah Tuhan melakukan yang baik pada kami. Apa jawab Rasulullah? Antum mutallaqah. Kamu semua dibebaskan dan saya tidak ambil sebarang tindakan pada kamu. Begitulah sifat keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, menyebabkan orang telah tertawan, orang Quraisy tertawan dengan Islam dan mereka masuk Islam beramai-ramai. Itulah kejayaan kemuncak Rasulullah, dan disempurnakan dengan haji Al-Wada pada tahun kemudiannya, haji terakhir Rasulullah. Dan saya ingin menyebut sedikit khutbah Rasulullah untuk menggambarkan kejayaan dan hak asasi manusia yang diumumkan oleh Rasulullah pada hari raya ataupun hari Arafah. Dikatakan ijtama' haulahu mi'at alfin arba'ah wa ashrun, dan Rasulullah bersama dengan 124,000 sahabatnya telah berkumpul di padang Arafah pada tahun haji terakhir baginda. Dan Rasulullah telah memberikan khutbah yang cukup indah untuk kita kenang sampai hari ini. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, isma'u qawli, dengan baik-baik perkataan saya. Fa inni illa adri la'alqakum ba'da hadza bi hadza mauqif abada. Barangkali ini kali terakhir kita bertemu di sini. Barangkali kita tidak akan bertemu lagi di sini, di bumi ini buat selama-lamanya. Rasulullah menggambarkan baginda akan wafat. Dan Rasulullah mengisytiharkan, inna dima'akum wa amalakum haramum alaikum karmatikum hadza fi syarikum hadza fi baladikum hadza. Dan hari ini saya isytiharkan, sesungguhnya darah kamu haram untuk diceroboh, harta kamu haram untuk diceroboh, dan sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya bumi ini. Ala Quraisyin min amri jahiliyah tahta qadami mawdu'. Dan saya isytiharkan, setiap amalan jahiliyah hari ini telah terbatal. Wa dima jahiliyah mawdu'ah, dan hutan darah yang berlaku sejak zaman jahiliyah hari ini saya isytiharkan telah terbatal. Dan Rasulullah telah membatalkan hutan darah daripada keluarga Ibnu Rabi'ah bin Harith. Dan begitu juga Rasulullah mengisytiharkan pemasuhan riba al-jahiliyah mawdu'. Riba jahiliyah telah dimasukkan sepenuhnya. Dan walu riba a'dham min riba Abbas bin Abi Thalib, saya isytiharkan bahawa riba yang saya isytiharkan ialah riba pakcik saya sendiri. Riba telah terbatal hari ini sebab dia adalah amalan jahiliyah. Selepas hari ini umat Islam tidak ada lagi riba. Dan fa'innahu mawdu' kullu, dan sesungguhnya seluruh amalan jahiliyah telah terbatal. Rasulullah menyebut hak asasi manusia, antaranya dalam hadis ini ialah tentang darah dan harta. Dalam hadis yang lain ditambah dengan kemuliaan ataupun marwah. Ketiga-tiga inilah perkara yang menjadi asas hak asasi manusia, yaitu harta, nyawa dan juga marwah. Dan tuan-tuan para jemaah sekalian, ketiga-tiga inilah yang dicerobohi ke atas umat Islam hari ini.
Sepanjang sejarah kita ketika bermula dalam kurun yang ke-18 sehinggalah menjelang kurun ke-21, umat Islam dizalimi dan dicerobohi ketika-tiga hak asasi yang disebut Rasulullah dalam khutbah yang mulia tadi. Demikian juga kita apabila kita merdeka, ketika zaman Melaka di Pelabuhan Melaka dikatakan tidak ada riba sama sekali. Di Aceh tidak ada riba, dan di seluruh negara umat Islam tidak ada riba sebab Rasulullah mengisyaratkan riba ialah amalan jahiliah. Tidak ada lagi selepas diisytiharkan di Padang Arafah, riba telah diharamkan sama sekali. Dan kita merdeka, kita mengambil riba sebagai asas ekonomi negara kita. Dalam ekonomi negara kita, kita mengambil ekonomi kapitalisme, liberalisme, pragmatisme sebagai asas kepada ekonomi negara. Bank Islam wujud, tetapi bank Islam diwujudkan di bawah Akta Bank Negara. Bank Negara mengamalkan riba, dan riba ialah amalan jahiliah. Sanggupkah kita merasakan kita masih lagi berada dalam dimensi jahiliah? Itu soalan, bukan jawapan. Sebab Rasulullah dalam kesaran ini mengatakan jahiliah, amalan jahiliah terbatal. Umat Islam tidak boleh terlibat sama sekali. Hak asasi manusia diisytiharkan pada hari ini, bahawa darah, harta dan maruah dipelihara oleh setiap individu, diberikan hak asasi manusia. Itulah kemuncak keagungan ataupun kejayaan Rasulullah dalam menyampaikan mesej, dan Islam berkembang ke seluruh dunia. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, innahu sayaftahu lakum masyariqal ard wa maghribiha alladhi wa inna umalaha finnar illa man ittaballah wa dal amanah, rawahu Bukhari. Dan Rasulullah mengatakan bumi akan dibuka untuk umat Islam. Rasulullah menggambarkan bahawa bumi akan dibuka di timur dan di barat. Oleh sebab itu, perkara ini berlaku dalam masa yang sangat singkat. Ketika zaman kerajaan Umayyah, Islam telah merebak sampai ke Iran, sampai ke Parsi. Kemudian dalam masa yang singkat, dalam masa Abbasiyah, Islam telah sampai ke sempadan yang apa yang disebutkan Ma'awarannah di kawasan Bukhara sekarang. Kemudian dalam masa yang lebih singkat, kemudiannya, terima kasih Syibala kalau keluar. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah, bahawa Islam akan dibuka ke timur barat. Alhamdulillah, daripada pantai barat Afrika sampai ke negara kita, Islam telah berkembang dan berkembang. Kemudian memasuki Eropah secara ringkas, membentuk satu tamadun yang teragung di Andalusia. Umat Islam telah membina tamadun Eropah dengan begitu cepat dan bertapak di Spanyol selama 800 tahun. Alhamdulillah, pembangunan sains teknologi berkembang dengan hebat, dan ini kalau kita lihat bermula dengan pengutusan Rasulullah sebagai Rasul, dan itulah Rasul terakhir. Walaupun mereka orang Eropah tidak semuanya Islam, tetapi rahmat ilahi melalui Islam telah berkembang ke seluruh Eropah. Akhirnya kita kalah. Selepas kita mengembangkan selama 800 tahun di Eropah, kita kalah, dan itulah satu sempadan Islam yang telah tercapai dalam masa yang sangat singkat. Dan Islam berkembang sebagai satu agama yang paling cepat berkembang di dunia. Dan satu masa kita jatuh dalam kurun ke-19. Selepas kita merupakan negara yang besar, dalam kurun ke-18, 19 kita telah jatuh, dan Eropah mengambil alih peranannya dan menjajah negara Islam, sehingga dengan dalam masa yang singkat menjelang kurun ke-20 seluruh negara Islam terjajah. Daripada negara yang menjadi pelopor dalam tamadun, sekarang kita di tempat yang paling bawah, di tempat penjajahan, dan tidak ada negara umat Islam yang tidak dijajah. Daripada Morocco, Algeria, Libya, Tunisia, Mesir, Sudan, semua dijajah. Dan itulah nasib kita pada kurun ke-20. Dan kita berada di tempat yang paling bawah. Di Asia Tenggara tidak kecuali,
Tidak ada negara umat Islam yang masih lagi hidup merdeka, tidak ada. Kurun ke-20 ialah tempat yang paling lembah untuk umat Islam, untuk kita kenal. Dan satu fasa telah berlalu. Kalau kita bandingkan Rasulullah sebagai fajar pertama, sebagai hilal pertama telah muncul dan berkembang dengan cepat ketika zaman Muawiyah, para sahabat Raja Muawiyah, Abbasiyah. Dan kita dapat gambarkan hilal ini membesar dan kemuncaknya berlaku dalam kurun ke-8 hingga ke-9. Kemudian semakin mengecut, akhirnya hilal telah hilang di ufuk langit. Tempat hilal hilang di ufuk langit ialah menjelang kurun ke-19-20. Seluruh negara Islam, tidak ada satu pun negara Islam yang merdeka. Kita dijajah, negara Arab semua dijajah, dan itulah tempat yang paling rendah kita berada. Tetapi Allah berjanjikan bahawa wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Dan sesungguhnya Allah mengutuskan rasulnya dengan agama yang benar dan petunjuk yang hak. Yang pasti agama Islam akan mengatasi segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ketika itulah kita lihat Islam duduk di tempat yang paling bawah, dan Allah beri janji sejak daripada zaman Al-Quran diturunkan bahawa Islam akan menang akhirnya. Inilah yang kita yakin, dan inilah yang saya ingin berkongsi dengan pandangan seorang ulama besar Turki bernama Badiüzzaman Said Nursi. Dan dia berada ketika zaman kejatuhan Islam, kejatuhan Osmaniyah maksud saya. Ketika Osmaniyah berada di akhir pemerintahannya, dan ketika kejatuhan Osmaniyah, Said Nursi menyaksikan kejatuhan Osmaniyah, dan dia mengatakan the future shall be Islam and Islam alone. The future belongs to Islam, kata Badiüzzaman Said Nursi ketika Islam tidak ada negara yang merdeka, ketika Islam berada tempat yang paling bawah, umat Islam dizolimi di seluruh dunia. Dan ketika itu, kata Said Nursi, saya yakin berdasarkan ayat yang kita baca tadi bahawa Islam masa depan hanyalah untuk Islam dan tidak untuk orang lain. Islam dan hanya Islam. Dan kita lihat hari ini hujah Said Nursi ialah sekiranya teknologi akan berlaku satu masa akan datang, maksudnya waktu yang kita saksi sekarang, sekiranya the future when the intellect, science and technology prevail, apabila sains, pemikiran, hikmah, ilmu dikembangkan, maka ketika itu Islam akan kembang. Sebab Islam adalah agama intelektual, Islam adalah agama wahyu yang sesuai dengan tabiat manusia, dan Islam adalah agama yang meraihkan nakli dan akli, dan tidak ada agama lain. Dan itulah sebabnya, kata Said Nursi, tunggu saja teknologi bermula, Islam akan bangkit. Contohnya seperti benar dalam kuliah lepas kita lihat bagaimana Islam berkembang di Jepun. Jepun ialah antara bumi Allah yang paling lewat menerima Islam, diikuti oleh Korea. Dan apabila Jepun dan Korea telah disinari Islam, maka tidak ada lagi bumi yang tidak ada Islam. Islam telah menyeruhi, dan benarlah sebagaimana Allah sebut dalam satu hadis yang Rasulullah sebut, saya belum hadzal amru ma balawal nahar, dan Islam akan sampai di mana ada siang dan malam. Jepun telah menerima Islam dengan pesat, dan kita lihat pemuda-pemuda Jepun menerima Islam sebagaimana kita sebut dalam kuliah lepas, berkembang ke Korea, dan orang Korea juga menerima Islam sebab mereka telah tidak mendapat dakwah Islam selama ini. Dan sekarang dunia telah terbuka, langit dunia telah terbuka, dan maklumat Islam telah sampai ke mana saja. Dan inilah zaman yang dijanjikan oleh Said Nursi bahawa bila teknologi bermula, Islam akan prevail. Inilah gambar yang kita dah lihat dalam kuliah lepas barangkali. Di Shizuoka, umat Islam telah keluar merayakan hari raya, dan masjid sudah tidak dapat menampung lagi umat Islam, yang sama ada orang penduduk tempatan ataupun penduduk yang datang untuk belajar atau bekerja di Jepun. Menggambarkan satu masyarakat, satu fenomena baru yang berlaku di negara timur. Kita kembali ke badan. Dan Islam becomes the fastest growing religion in Japan. Agama banyak di Jepun, tetapi Islam sekarang menduduki tempat pertama.
perkembangan, peratus perkembangannya cukup cepat dan bukan saja Jepun tetapi seluruh dunia. Inilah data yang dibuat simulasi antara tahun 2010 hingga 2050. Islam Muslim bertambah dengan begitu cepat, 70% lebih pertambahan. Pertambahan agama lain tidak dapat menandingi perkembangan Islam yang sedang berkembang ke seluruh dunia. Dan janji Allah tetap benar, dan itulah pandangan Syed Nursi bahawa tunggu saja teknologi berkembang, Islam akan berkembang. Dalam konteks ini kita lihat kenapakah Rusia memasuki Ukraine dan peperangan Ukraine berlaku. Latar belakang cukup luas, sebab mengikut kajian dasar Amerika dan juga WHO, Islam akan prevail di Rusia. Islam akan muncul di Rusia satu masa depan, dalam masa 50 tahun akan datang. Islam akan menjadi pusat perkembangan Islam ialah di Rusia, bukan di negara Arab, bukan di Asia Tenggara sebagaimana yang dipredik oleh ramai intelektual. Asia Tenggara akan muncul sebagai tempat perkembangan Islam, tetapi kata Amerika, bukan Asia Tenggara, bukan Arab, tetapi Rusia. Terperanjat kita tahu Rusia adalah negara komunis. Macam manakah dia boleh muncul sebagai sebuah negara Islam? Tetapi kita dengar satu berita. Berita ini dikeluarkan oleh mufti, seorang mufti Rusia. Dia mengatakan Muslimun Rusia sayushakilun 40 mi'ah bami'ah asukan qariban. Penduduk Rusia sudah hampir sampai 40% penduduknya adalah Muslim. Penduduk Rusia, tuan-tuan, 250 juta. Satu statistik yang lama. Sekarang barangkali sudah mencapai 300 juta. Kalau 40% penduduk Rusia Muslim, cuba bayangkan penduduk Islam yang terbesar dunia. Kalaulah statistik ini benar, tetapi kita ragui sebab dia mengatakan dia yakin akan berlaku, tapi belum berlaku. Yang berlaku sekarang ialah 30% penduduk Rusia Muslim. Tetapi mufti ini mengatakan, saya yakin Rusia akan mencapai 40% penduduknya adalah Muslim, hampir separuh penduduk Rusia adalah Muslim, dan kekuatan Islam akan bertumpu ke Rusia. Islam akan muncul dari timur. Kita ingat satu masa dulu, itulah bumi Imam Bukhari, itulah bumi Samarkand, di sebelah bumi Dagestan yang mengembangkan Islam, dan sahabat Rasulullah yang terawal. Daripada Madinah diutuskan bangsa Quraisy untuk mengembangkan Islam di Rusia. Itu sejarah yang awal kita. Sebelum Islam sampai negara kita, para sahabat dihantar ke Rusia untuk sampaikan mesej, dan Islam bertapak di lembah Volga. Kemudian datanya komunis. Komunis menghapuskan Islam, tetapi benih Islam tidak boleh dihapuskan. Apabila dasar kerajaan Rusia telah membenarkan Islam berkembang, maka dengan cepat naik entah daripada mana umat Islam. Dan kata mufti ini, umat Islam sudah hampir 40%, dan inilah sangat dibimbingi oleh negara yang membenci Islam, khususnya New World Order. Dan kita lihat inilah suasana umat Islam di Masjid Moskow. Gambar ini sebelum Covid. Dan mereka mengatakan sekarang penduduk sudah hampir sampai 30%. Itu statistik yang sah. Yang tadi tidak sah, hanyalah harapan. Dan yang ketahuinya, mereka mengatakan kita sekarang sudah mengapi 30% penduduk. Penduduk Rusia hampir 30% Muslim. Dan negara-negara yang tersembunyi di Rusia seperti Tatarstan, Bakhostan dan lain-lain di kawasan Kaukasus itu ialah tempat awal Islam berkembang. Ditindas oleh Rusia, sekarang keluar balik apabila dasar Rusia telah berubah sama sekali. Inilah pemandangan di kota Moskow. Dan kenapakah Amerika ingin menghancurkan Rusia? Sebab Islamnya. Dan kata Putin, US using Ukraine as a tool against Russia. Kepada penduduk Rusia, Islam dan Islamnya. Tentera Rusia, 1/3 tentera Rusia adalah Muslim. 100% tentera Chechen adalah Muslim. 1/3 tentera Rusia adalah Muslim.
Dan Rusia memberikan ruang kepada tenteranya untuk bersolat sebelum berperang. Dan tentera Amerika minum arak banyak-banyak hari peperangan di sini. Ketika menyerang berada peperangan di Ukraine, tentera Amerika minum arak, tentera Rusia solat. Itu bezanya. Itu sebab kita sangat benci pada Rusia. Sebab kita terima berita daripada CNN, lidah Yahudi. Dan sebab kemasukan Amerika ke Rusia, yang diisytiharkan ialah Rusia masuk Ukraine. Sebenarnya New World telah lama berada di Ukraine dan diberi amaran berkali-kali supaya keluar dan tidak keluar, dan sengaja supaya Rusia masuk dan menuduh Rusia menyerang Ukraine, sama seperti skrip yang dilakukan ketika di Iraq, tuan-tuan. Sebab sebenarnya mereka masuk ke sini sebab Islamnya. Sejak daripada tahun 21 lagi, dunia sudah mengetahui Amerika sudah berada di Ukraine. Dan garis merah telah dilukis, dan sengaja mereka provokasi supaya Rusia masuk Ukraine dan menuduh Rusia menyerang Ukraine, sama seperti mereka tuduh Saddam menyerang Kuwait satu masa dulu. Skrip pun sama. Skrip Putin belum berakhir, tetapi skrip Iraq telah berakhir. Akhirnya Saddam digantung. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Skrip ini akan diulang di Rusia. Kita lihat. Apabila ditanya kenapakah Rusia menyerang Ukraine, ini jawapan Putin. Ar-Rus wal Ukraine sya'bun wahida. Kami tak akan perangi saudara kami. Ukraine ialah bangsa kami yang kami jaga sepanjang zaman. Dan Rusia dengan Ukraine adalah bangsa yang satu yang kami pertahankan bangsa Ukraine daripada New World Order. Itu jawapan Putin yang tak keluar dalam televisyen kita. Dan ini ialah sebelum matinya padri besar, ketua padri ortodok di Rusia. Dia mengatakan bahawa masa depan untuk Islam, the future belongs to Muslim. Kata siapa dia? Ketua padri ortodok. Ortodok satu mazhab Kristian yang lebih rapat dengan Islam. Yang kita berperang begitu lama, ribuan tahun kita perang dengan Katolik. Walaupun kita berperang juga dengan ortodok, tetapi peperangan kita dengan Katolik jauh lebih lama berbanding dengan ortodok. Ortodok mereka solat hampir sama seperti kita, mereka ada rokok, mereka ada sujud, mereka puasa sama seperti kita, dan dia lebih rapat dengan ajaran Nabi Isa yang asal, dan dia tidak menunjukkan sikap yang musuh kepada Islam. Dan Putin ialah penganut ortodok. Ortodok dengan Islam mereka tidak benci-membenci, mereka melihat sebagai satu jiran, dan itulah yang berlaku di Rusia. Yang harus dipecahkan antara ortodok dan Islam itu dilakukan oleh New Order. Dan dia mengatakan bahawa Islam hanyalah agama yang bakal berkembang di Rusia, sebab ciri Islam itu sendiri, akhlak Islam itu sendiri, yang bekerja tanpa perlu balasan. Orang Kristian mesti diberikan balasan baru mereka pergi gereja, sehingga gereja di Rusia telah kosong. Orang Islam melakukan secara sukarela, dan itulah beza antara Kristian dengan Islam, kata padri mereka. Oleh sebab itu saya percaya bahawa Islam masa depan ialah untuk Islam di Rusia, dan dia telah meninggal ketika zaman Covid lepas. Dia juga mengatakan, mengikut simulasi kami di Rusia, Eropah akan jadi Islam dalam masa 30 tahun akan datang, dan Rusia akan jadi Islam pada tahun 50 tahun akan datang. 50 tahun akan datang, mengikut padri ini, Rusia akan menjadi Republik Islam seperti Iran, dan Eropah akan lebih awal menjadi Islam daripada Rusia. Apabila Eropah bergabung dengan Rusia, maka Islam akan prevail. Bukan kita kata, tetapi padri ini kata. Bagaimanakah datanya dia dapat? Dia dapat datanya lebih luas pada kita, tuan. Mereka dapat maklumat yang luas pada kita, dan dia katakan, jurucakapnya mengatakan bahawa dalam masa 30 tahun Eropah akan menjadi Islam, dan Rusia akan menjadi Islam dalam masa 50 tahun, dan Asia Tenggara ramai yang akan murtad. Benar. Ketika Asia Tenggara telah begitu lama Islam, 500 tahun telah Islam, mereka tidak merasakan keindahan Islam itu lagi. Di Indonesia dikatakan oleh seorang penceramah mereka, 1 tahun 1 juta yang murtad di Indonesia. Alhamdulillah.
Mereka tidak merasakan Islam itu indah. Tetapi Allah gantikan dengan pemuda lain. Apabila Islam tidak diindah oleh penganut asalnya, Allah ganti dengan pemuda lain. Dan pemuda Rusia berlomba untuk berjihad sekarang. Pemuda Rusia berlomba untuk berjihad menentang Amerika. Dan mereka pergi dengan kalimah jihad. Itulah yang tidak dinyatakan oleh televisyen kita. Ini pemuda Rusia. Mereka solat sebab masjid tidak mencukupi. Tentera Rusia terpaksa berhenti, tak boleh buat apa lagi. Dan apabila hari Jumaat tiba, lebih lagi hari raya, di kota Moskow penuh dengan Islam yang bersujud di atas jalan raya, bersujud di mana ada tempat kosong. Dan ini cukup syahdu diperhatikan oleh padri yang kita masukkan tadi. Dan inilah kekuatan Islam. Inilah di jalan raya di Moskow. Entah daripada mana selama ini ditindas, masjid diuntuk, umat Islam dibunuh selama 100 tahun. Ketika zaman Bolshevik, mereka mengadakan dasar untuk menghancurkan Islam di Rusia, tetapi benih Islam tidak boleh dihancurkan. Inilah pemandangan sebelum Covid. Sebelum Covid kita lihat penuh jalan keluar hari Jumaat, hari raya, menggambarkan Islam sedang diterima oleh masyarakat Rusia dengan begitu cemerlang. Ini ialah Universiti Moskow, Universiti Kazan. Tengok, siswi mereka pakai hijab hampir seluruhnya. Tidak di Kuala Lumpur. Pelajar saya separuh yang pakai hijab ketika saya mengajar dulu. Tetapi di Rusia 100%. Apa beza? Apa maksudnya? Maksudnya Rusia lebih Islami daripada kita. Mereka baru kenal Islam sebab Islam ditindas seperti lama. Sekarang mereka diberikan ruang oleh presiden mereka baru. Diberi ruang dan di universiti sudah pakai hijab. Pertandingan Al-Quran, musabaqah Al-Quran diadakan di Moskow. Kebetulannya wakil Malaysia yang menang. Persidangan antara bangsa tentang Islam diadakan di Czechia. Persidangan ekonomi antara dunia Islam, ekonomi Islam dibincangkan di Czechia, bukan di Eropah. Tetapi berita tak sampai negara kita. Tuan-tuan yang semati, ini majlis fashion orang Rusia, Moskow. Ada yang bukan Islam. Mereka merasakan dengan busana Islam mereka kelihatan cantik. Dan orang Rusia sekarang mengadakan kempen berhijab. Islam atau Islam? Kuala Lumpur tidak boleh lawan. Artis-artis Muslim di Rusia menuntut orang, bukan artis-artis Malaysia. Dan inilah menyebabkan Amerika masuk ke Rusia untuk hapuskan ini. Dan kata Putin, pada hari raya lepas, hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri yang tak pernah berlaku kepada Presiden Rusia. Mereka ingin hapuskan Islam, tetapi Allah berikan satu sikap walaupun dia bukan Islam. Putin yuhayyi al-muslimin bil-aid, dan dia memuji Islam. Islam dibebaskan di Rusia, silakan, sebab Islam membawa kebaikan, kata Putin. Dia bukan Islam, tapi dia melihat tenteranya yang paling berdedikasi, yang paling berakhlak ialah tentera Islam. Tentera Chechen 100% Islam, yang sikap mereka sangat-sangat baik dalam akhlak, yang tidak dipenuhi oleh tentera Rusia sendiri. Oleh sebab itu, saya mengharapkan Islam akan prevail di Rusia. Oleh sebab itu dia kata, setiap pagi dia baca Quran. Ini yang tidak dilaporkan oleh CNN. CNN tak laporkan yang dia baca Quran setiap pagi. Sama ada dia baca untuk tujuan menghadapi umat Islam atau tidak, wallahu alam. Tetapi atas meja Putin ada banyak terjemahan. Bahasa Inggeris, bahasa Jerman, dia tahu semua bahasa Eropah, tuan-tuan. Dia boleh bercakap bahasa Arab sebahagiannya. Dan apabila Rasulullah dihina, apabila Islam dihina oleh Sweden, dihina oleh Eropah, yang membela Islam di Eropah ialah Putin. Iyyakum an tusayyu Islam, jangan hina Islam depan saya. Dalam bahasa Arab disebut iyyakum an yusayyu al-Islam, Islam, jangan hina Islam depan saya. Kenapa berita tak sampai Malaysia? Yang sampai buruk, tak ada satu yang positif. Sebab kita petik berita daripada CNN. Televisyen kita 100% Malaysia petik dari CNN.
daripada sumber berita Yahudi, AFP dan sebagainya, Reuters dan sebagainya. Itulah lidah mereka, dan kita terperangkap dengan permainan mereka, sehingga kita juga, saya dengar televisyen berita mengatakan pengganas Palestin, sedangkan dia adalah pejuang Palestin. Oleh kerana kita petik berita mereka, maka kita sebut pengganas. Tuan-tuan, apakah yang disebut oleh Putin kepada Israel? Kamu menzalimi umat Islam. Iyyakum Israel. Dan selepas Ukraine selesai, kami akan ambil dan serahkan Israel kembali pada Palestin. Itu disebut oleh Putin. Darukum ba'da Ukraina, maka tugas kami ialah bebaskan Palestin. Inilah yang tidak disebut oleh berita kita. Itu sebab umat Islam bersama dengan Putin. Seluruh dunia umat Islam bersama Putin, kecuali Malaysia. Hanya satu lagi negara Islam yang bukan bersama dengan Rusia hari ini. Bukan bersama dengan Blok Timur, tapi kita bersama dengan Blok Barat. Tuan-tuan yang hormati, ini ialah suasana di Rusia. Putin memberikan 2 juta wang untuk pendidikan tadika Islam. Tadika Islam perlu dikembangkan, kata Putin, sebab inilah menghasilkan pelajar yang berakhlak di Rusia. Sebagaimana disebut oleh ketua parti tadi, rupa-rupanya ketua parti dengan Putin dia ada hubungan rapat. Penasihat Putin ialah tadi yang bercakap tadi, Seminov, yang bercakap tentang Islam tadi, rupa-rupanya penasihat Putin. Maksudnya dia dapat data tentang daripada perkembangan Islam daripada Putin, dan Putin memberikan wang yang banyak untuk kembangkan peringkat tadika. Sebab ini benih Islam yang bakal naik. Dia bukan Islam. Tapi jangan hina Rasulullah depan saya, kata Putin. Jangan hina apabila Eropah menghina Islam. Bila Denmark menghina Islam, menghina Rasulullah, Sweden membakar Al-Quran, Putin membela. Tuan-tuan yang hormati, Islam sampai di hujung dunia. Di kawasan Kutub Utara tidak ada Malaysia, tuan-tuan. Tetapi kawasan yang hampir dengan Kutub Utara telah ada Malaysia. Dan di Rusia sendiri, di kawasan paling hujung dunia, iaitu di Siberia. Siberia adalah bumi yang paling remote di utara Rusia. Telah ada masjid. Ketika dasar Putin, dia berikan ruang kepada Islam untuk berkembang. Sekarang masjid dibina di tempat yang tidak ada siang, tidak ada malam. Dan ini mufti kita. Ini mufti Siberia, asalnya nama Sabaria. Sekarang disebut Siberia. Mufti kita di sini tak ada kenderaan, tak ada kereta, sebab di sini hanya jalan raya adalah ais. Hanya menggunakan kereta special ini. Ini mufti kita yang ulang-alik daripada masjid, menunjukkan bahawa Islam telah sampai ke Kutub Utara. Inilah hadis yang saya baca tadi, hadis yang disebut Rasulullah, saya belum hadzal amru ma balawal nahar, Islam akan sampai di mana ada siang dan malam, dan sekarang di sini ada siang dan malam. Islam akan sampai ke Rasulullah. Mukjizat Rasulullah ini kita yang saksikan sekarang. Dan wala yatrukullah bait tamadat wala wabar. Allah tidak akan biarkan rumah khemah kecil daripada kulit ataupun daripada lumpur, kecuali Islam akan masuk. Illa arhullahu hadzal din. Islam akan masuk ke setiap rumah, kata Rasulullah. Islam akan masuk ke setiap rumah. Hari ini, tuan-tuan, televisyen kita, bila buka televisyen, Islam sampai ke setiap rumah. Hari ini sukar untuk kita kata Islam tak sampai. Islam sampai ke rumah, dan Rasulullah berjanji bahawa Allah akan masukkan Islam dalam setiap rumah kecil mana-mana. Dan Rasulullah menyebutkan rumah badar, rumah madar, rumah lumpur daripada selut, daripada lumpur, dan rumah daripada kulit pun Islam akan masuk. Dan Allah masukkan dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan. Kemuliaan bagi mereka yang menerima, dan kehinaan bagi mereka yang tidak menerima, dan Islam akan prevail. Itulah janji Rasulullah, dan itulah yang berlaku sekarang. Di Chicago, Amerika AKSM yang memusuhi Islam, menghancurkan negara umat Islam, 7 negara Islam, daripada Afghanistan, Syria, Palestin, Yaman, Iraq, habis disapu oleh AKSM. Tetapi mereka tidak ada kawan negara mereka sendiri. Bas yang menjala di kota Chicago
membawa mesej Islam. Islam mesti termengkain ataupun bentuk-bentuk yang lain-lain bas menjala di kota Chicago, tuan-tuan. Maksudnya, kalau kita banding dengan Kuala Lumpur, saya tak pernah lihat ada satu bas ataupun taksi di Kuala Lumpur yang membawa mesej Islam. Saya tak pernah tengok. Tetapi kita boleh lihat Islam menjala di Chicago, negara ASEAN yang mereka tidak tahu, mereka tidak sedar negara mereka sendiri telah dimasuki Islam. Tuan-tuan, ini di Chicago, di tepi jalan raya ada billboard besar, hijab, respect, honor, strength. Ada tak Malaysia, tuan-tuan? Yang ada di Malaysia, wajah Malaysia yang keluarkan rambut di tepi jalan. Itu Malaysia. Bandingkan dengan Chicago. Hijab, respect, honor, strength. Kalau ada billboard ini, tuan-tuan, menunjukkan Islam sangat kuat di sini. Tak mungkin kita dapat naik satu billboard tanpa ada satu organisasi Islam, NGO Islam ataupun Islam yang proper di kawasan tersebut. Amerika tidak dapat sekat Islam yang berkembang dalam badan mereka sendiri. Mereka menghancurkan di luar Amerika, tetapi mereka lupa jaga negara mereka sendiri. Dan tuan-tuan, Muhammad mesti termengkain. Dan hubungi telefon. Ada pekerja-pekerja Islam yang bekerja 24 jam untuk memberikan penerangan kepada orang Amerika. Dan terus about Muhammad. Dan siapa nak tahu, hubungi dalam konteks nombor yang diberikan, terpapar di tepi highway, tetapi Malaysia daripada Johor Bahru sampai ke Alustar, saya tak pernah lihat satu pun, tuan-tuan. Kalau kita ada satu persatuan Islam, kita letak bersama, the future belong to Islam. Takkah berdebar hati orang yang benci Islam? The future belong to Islam, tulis besar-besar tepi highway. Saya cadangkan, kalau kita ada kekuatan. Sebab orang lain telah buat di negara bukan Islam, menunjukkan Islam berkembang bukan di negara kita. Islam negara kita statik, yang berkembang di luar negara yang kita sangka negara ini bukan Islam, tetapi penduduk mereka menunjukkan sikap yang cukup dinamik untuk Islam. Ini satu lagi bukti Islam sangat kuat di luar Islam, di luar negara Islam. Ini ialah masjid yang dibina di kawasan Atik, dan di sini 24 jam siang, tidak ada malam. Di sini telah ada masjid. Di sini tidak ada bahan bangunan. Bagaimanakah masjid dibina? Ditarik daripada Kanada dengan jalan raya. Ditarik bahagian-bahagian masjid ini, ditarik dan dibina di hujung dunia, menunjukkan bahawa Islam sangat kuat di Amerika. Inilah yang tidak digambarkan. Ini berita yang saya terima. Mereka tarik bahagian-bahagian masjid ini dah siap. Sebelum ini mereka tarik sebahagian demi sebahagian. Ini bahagian bodi yang besar ditarik dengan trailer besar 200 berapa ribu kilometer, dan diletakkan 200 kilometer daripada kutub utara. Nak realisasikan hadis Rasulullah bahawa Islam akan sampai di mana saja ada siang malam. Dan mereka sengaja letak di Kanada. Kahnu Daya ini bukan Kennedy, tuan, Kanada. Dia telah bina di kawasan utara Kanada, dan sekarang telah terdiri masjid yang matahari tidak pernah jatuh. 6 bulan di sini siap. Bagaimana nak puasa, bagaimana nak solat, kita bincang tempat lain. Dan kita lihat di Kutub Selatan. Kutub Selatan ada pusat kajian antarabangsa di Edmund Scott. Kita hantar saintis kita, ada 20 orang saintis kita duduk sini. Rupa-rupanya researcher kita ni ataupun yang daripada Islam, mereka bertemu dengan orang Eskimo. Mereka sampai Islam. Orang Eskimo telah masuk Islam sekarang, 1000 orang. Dan sudah ada pusat Islam di Kutub Selatan, di Edmondson, Scott. Di sinilah tempat antarabangsa, tapi Amerika yang punya. Kita telah bina masjid nama Islamic Center untuk orang Eskimo saja. Dan tidak ada gereja, tidak ada sinagog, tetapi ada masjid. Inilah Islam telah sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Walladzina
waladzina bi rabbihim sajdan wa qiyama ila akhirih. Hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh dengan lemah lembut, dan apabila bertemu dengan orang jahil, maka mereka mengatakan sejahtera. Mereka yang tidur waktu malam dengan sujud dan qiyam, itulah hamba Allah berjalan di atas muka bumi dengan penuh lemah lembut, dan umat Islam telah sampai kutub utara, kutub selatan. Mereka ialah di atas dasar kul sirubal. Berjalanlah kamu, mengabarlah kamu pada muka bumi, dan umat Islam telah sampai ke hujung dunia. Mereka ingin sampaikan mesej Islam. Pemuda-pemuda yang dinamik, mereka bersolat di hujung dunia. Pemuda-pemuda yang bertakwa, mereka pergi dengan misi untuk research di Antartika, di Arktik, dan mereka bersujud di tempat yang paling remote, tempat yang tidak ada malam. Mereka bersujud di atas salji, dan mereka bermunajat di tempat yang hujung dunia. Islam telah sampai ke hujung dunia, tuan-tuan. Dan benarlah firasat yang disebut oleh Syed Nursi bahawa the future belongs to Islam and Islam only. Dan kita lihat inna salatakat al-kamini inna salatakat al-mini kitab al-maqutat. Solat ini waktu yang Allah telah tentukan, tak boleh lagi sampai masa solat. Walaupun pada hujungnya, walaupun sekarang masjid pertama dibina di bawah laut. Masjid senang buat sempadan, itu masjid, sebab penyelam Islam Muslim yang menyelam di laut, mereka buat masjid di bawah laut. Mereka bersolat dengan oksigen di atas belakang mereka, dengan syahadu. Dan inilah janji Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dan janji Allah, dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar, yang bakal mengatasi seluruh agama walaupun dibenci oleh orang kafir, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tuan-tuan, kita melawat UK, penjajah, mantan penjajah kita, London. Mereka ketika zaman empire besar, mereka British menjajah hampir separuh dunia. Sebuah pulau yang kecil sebesar Sabah Sarawak, dia telan dunia. Ulalidi telan dunia. Satu bangsa yang sangat-sangat dinamik. Kita harus akui sifat orang England sangat dinamik. Mereka satu pulau yang kecil sebesar Sabah Sarawak, mereka kuasai seluruh dunia. Satu perkara yang tak dapat kita fikir sampai sekarang. Tetapi Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Mereka menjajah umat Islam, tetapi mereka Allah tidak berikan hidayah. Penjajah mereka tidak pernah berniat untuk menerima Islam. Mereka menjajah Mesir, menjajah Pakistan, menjajah Melaya, menjajah seluruh negara Islam, tapi tidak ada rekod seorang pun yang memeluk Islam. Dan sekarang mereka lupa negara mereka sendiri. Mereka lupa di London sekarang sudah jadi kota Islam. Ketika bulan Ramadan yang lepas, kita lihat di Piccadilly Circus, ini tempat happening di London, telah dijadikan tempat sambutan Ramadan. Di bumi bukan Islam telah dibuat sambutan Ramadan. Dan Datuk Bandar mereka seorang Muslim. Datuk Bandar London namanya Sadiq Khan, ialah orang Muslim yang sekarang duduk di tempat yang asalnya nama Colonial Office, tempat penjajahan, sekarang dapat pada dia. Dapat kepada Datuk Bandar yang menduduki tempat Colonial Office yang British jadikan tempat itu untuk menjajah seluruh negara Islam. Sekarang tempat itu dipunyai oleh Datuk Bandar baru, orang Pakistan. Dan tuan-tuan yang semati, di depan Trafalgar Square, macam kita datang merdeka kita, ini ialah pekerja-pekerja sambilan. Pelajar-pelajar kita Muslim dan bukan Muslim, mereka sama-sama menyediakan makanan buka puasa bulan Ramadan lepas di bawah bimbingan Datuk Bandarnya yang sangat bekerja keras untuk kebajikan penduduk London. Dan kita lihat hasilnya, setiap petang di sini ada tempat buka puasa untuk Islam dan bukan Islam. Dan orang bukan Islam sangat teruja untuk sama-sama buka puasa, sebab amalan barat untuk diet, sedangkan Islam mengajar diet daripada separuh hari, dan sekarang tiba masa berbuka, mereka sama-sama merasakan keindahan Islam dan menyebabkan ramai yang tertarik Islam. Ini ialah bagaimanakah pada bulan Ramadan lepas
mereka beriftar bersama-sama di kota London di depan Trafalgar Square. Dan inilah orang yang sangat berjasa. Dia ialah Asif Aziz yang sangat rapat dengan King Charles. Dan dia ada satu yayasan Foundation, Aziz Foundation, yang membuat kebajikan di kota London dengan buka puasa dan sebagainya, kerjasamanya dengan Datuk Bandar untuk menyediakan buka puasa dan sebagainya. Dan Asif ini tersenarai dalam 500 Muslim yang paling berpengaruh di atas muka bumi. Orang Malaysia ada 3 orang, tuan-tuan. Tuan cari siapa dia. Dan orang England ada ramai yang paling berpengaruh di atas muka bumi. Dan rupa-rupanya sepatutnya kita menguasai sebab kita dalam Islam. Rupa-rupanya orang lain. Asif ini telah membina namanya di London dengan kebajikan yang sangat luar biasa. Ini pasukan Chelsea FC biru. Buat pertama kali pasukan Chelsea mengadakan majlis buka puasa di stadium. Buat pertama kali. Tak pernah terfikir. Buka puasa di dalam stadium. Dan yang Islam tidak ramai, tetapi yang bukan Islam ramai. Mereka sama-sama buka puasa dan merasakan nikmatnya. Apabila kita puasa sehari dan sama-sama buka puasa, sangat nikmat, dan masjid ini dijadikan tempat solat tarawih. Boleh kita fikir, satu tempat negara yang datang purposely untuk hancurkan Islam. Negara mereka sendiri telah menjadi sebagaimana yang kita saksikan ini. Ini ialah di Royal Albert Hall, tempat kalau ada persembahan yang paling hebat di England, di sini tempatnya. Dan di sini telah dijadikan tempat buka puasa. Telah dijadikan tempat buka puasa, dan ini suasana di London. Dan mereka sama-sama apabila matahari ghurub, mereka berkumpul, Islam bukan Islam, dan mereka sama-sama merasakan keindahan buka puasa. Ini suasana yang berlaku di negara yang tidak pernah kita jangkakan untuk berkembang Islam semakin. Dan ini ialah Datuk Bandar, yang ini ialah yang saya katakan tadi, Colonial Office, yang tempat British jadikan office dia untuk menjajah seluruh negara Islam dan negara Islam. Sekarang kota ini, tempat ini menjadi tempat Datuk Bandar, dan dia menjemput seluruh negara pemimpin-pemimpin di London untuk buka puasa di sini. Dan sekarang Yahudi pun datang melawat tempat yang sama. Inilah kita Allah balikkan dengan cepat. Satu masa dulu British membunuh 1 juta orang India. Orang India lupa. Orang India lupa bahawa British membunuh pada tahun 1900 1 juta orang India, Islam bukan Islam, dibunuh oleh British. Dan sekarang orang India yang jadi Perdana Menteri British. Allah tukar satu masa yang sangat dekat. British membunuh orang India, sekarang orang India jadi Perdana Menteri British. Siapa sangka? Namanya Sunak. Tuan-tuan, ini ialah interface. Rupa-rupanya Bishop of London, ketua Kristian di London, perempuan. Dia bekerjasama dengan Datuk Bandar ini untuk buka puasa dalam gereja untuk orang Kristian. Saya tak ada komen bagaimana buka puasa dalam gereja, tetapi ini menggambarkan bahawa Islam masuk ke dalam gereja. Dan wakil rakyat, ahli parlimen di England telah bertambah dengan cepatnya. Pada tahun 2000 sekarang kita sudah ada 18 ahli parlimen Islam di London, mewakili kawasan-kawasan tertentu, dan mereka lah yang bawa suara Islam ke dalam parlimen di UK. Dan Datuk Bandar di England ada 10 Datuk Bandar Muslim, antaranya London, Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton dan sebagainya. Ini senarai Datuk Bandar Muslim. Allah tukarkan masa yang sangat singkat. Kita tak pernah sangka, dan yang lebih memeranjak kita ialah Perdana Menteri Scotland Muslim. Tuan-tuan, Scotland, Wales, Ireland dan England, mereka cantum menjadi United Kingdom. Tetapi setiap negara ini ada authority, dan mereka ada Perdana Menteri sendiri. Dan Perdana Menteri Scotland yang terbaru ialah Hamzah Yusuf, terperanjat seluruh dunia. Tetapi kat Malaysia tak keluar beritanya.
Dan kita lihat tuan-tuan, ulama yang berpengaruh dunia hari ini datang daripada England. Ramai ulama yang berpengaruh hari ini yang bercakap tentang Islam bukan daripada negara kita, tetapi daripada negara England, daripada negara bukan Islam, daripada Amerika, daripada Eropah. Antaranya Martin. Martin ialah seorang yang asalnya bukan Islam, memeluk Islam dan menulis tentang kitab Rasulullah, sejarah Rasulullah, The Life of the Prophet, dianggap sebagai karya dalam bahasa Inggeris yang paling autentik tentang sejarah Rasulullah, sebab dia rujuk kepada sumber yang paling autentik, tulisan Ibn Hisham dan Ibn Ishaq, yang kita orang Islam pun jarang menulis dalam bentuk yang autentik sedemikian. Dan sekarang kalau nak baca tentang sejarah Rasulullah, kita rujuk tulisan Martin. Nama Islamnya ialah, Islamnya Sirajuddin, namanya Abu Bakar Sirajuddin. Kadang-kadang tulis Martin, kadang-kadang tulis Abu Bakar Sirajuddin. Pemimpin Islam tarekat terbesar di Eropah ialah Martin, seorang yang baru convert. Pemimpin tarekat, tuan-tuan, ini dia tarekat Eropah, pemimpin dia Martin. Dan Charles ialah anak murid dia. Raja Charles adalah murid kepada Martin. Itu sangat memanjakan apabila England sangat benci pada Charles sebab dia berguru dengan Muslim. Tuan-tuan, ini ialah Syekh Abdul Hakim Murad yang sekarang kalau ada autoriti, dialah yang beri autoriti di dunia. Kita rujuk dia. Rupa-rupanya dia baru masuk Islam. Namanya Winter, Timothy John Winter namanya. Dia tukar menjadi Syekh Abdul Hakim Murad. Dia bercakap tentang Islam di dunia hari ini. Bila ada isu dunia, orang tanya dia, bukan tanya kita. Orang tak tengok pun kita. Orang tanya pemikir yang ada di Eropah, tuan-tuan. Ini Islam yang sedang dibentuk di Eropah. Dan seorang pakar ekonomi England bernama Profesor John Ian Weber memeluk Islam sebab dia mengatakan bahawa sistem ekonomi dunia hari ini tak dapat diselesaikan kecuali dengan Islam. Sebab perkara yang paling asas dalam ekonomi hari ini ialah wahallahu bai'a wa haram riba. Itulah prinsip ekonomi yang terbaik. Allah membenarkan, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab hari ini dunia penuh dengan riba, dia kata. Dunia riba hari ini, dan untuk selesaikan masalah ekonomi, hapuskan riba. Disebut oleh pakar ekonomi British, dan dialah yang menyediakan bajet untuk UK, ketua, dan dia telah memeluk Islam. Sebab dia melihat riba adalah satu perkara menjadi musuh kepada manusia seluruhnya. Dan tuan-tuan, sekarang pemuda British berlomba-lomba masuk Islam. Pemuda-pemuda British berlomba-lomba masuk Islam, dan pemuda-pemuda Indonesia berlomba-lomba keluar Islam. Alhamdulillah. Allah gantikan dengan pemuda Eropah apabila pemuda di Asia Tenggara sudah tidak merasakan Islam itu indah. Tuan-tuan, ini sikap raja mereka dengan Islam. Ini sebab raja yang paling dibenci di Eropah ialah Charles ketiga. Sebab dia lebih mesra kepada Muslim daripada orang Kristian sendiri. Dan dia sangat rapat dengan Muslim. Kawan-kawan dia Muslim, hidup dalam bentuk Muslim, dan dia tertarik dengan Islam. Dia baca Al-Quran, dalam bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab, dia bercakap bahasa Arab. Charles cakap bahasa Arab, tuan-tuan. Malu kita. Charles baca Quran dalam bahasa Arab, dia tak puas baca dan terjemahan. Dia belajar dalam bahasa Arab. Dan guru dia adalah Martin. Guru dia Syekh, dia adalah masuk tarekat. Charles masuk tarekat, tuan-tuan. Dia pengamat tarekat. Tarekat para Ahlul Bait. Dan berkembang di England ialah satu tarekat daripada Ahlul Bait. Dan Charles, dia bukan Islam, tapi dia sangat suka dengan tarekat. Dan gurunya adalah Martin. Dan dalam istana Charles, dia tanam pokok tin, pokok zaitun, sebab dia sangat tertarik dengan ayat wattin wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Dia tanam dalam istana dia pokok tin, pokok zaitun. Pokok zaitun tak boleh tumbuh di luar daripada Mediterranean, tapi dia bawa untuk sebagai simbol ayat yang cukup dia indah, dia letak dalam istana dia. Dan dia selalu melawat tadika di London. Dia habiskan masa dia bersama dengan budak-budak Islam di London. Ini sebab dia dibenci. Rakyat England sekarang keluar ke jalan raya untuk
jatuhkan dia dan ganti dengan anaknya bernama William, sebab dia sangat mesra dengan Islam. Dan tuan-tuan, dia sangat terkenal memberi sokongan kepada tarekat-tarekat di London. Islam berkembang di London dengan tarekat, tuan-tuan. Sebab orang London telah lama hilang kejiwaan mereka, dan bila datang Islam membawa mesej kejiwaan, mereka sangat tertarik. Sebab mereka sangat tertarik sebelum ini dengan yoga. Yoga sangat tertarik sebab kejiwaan, dan sekarang Islam mengambil alih. Tuan-tuan semati, kita lihat dia study Al-Quran mendalam. Charles study Al-Quran dengan mendalam, dan dia adalah pejuang Palestin. Dia menentang Israel. Ini sangat dimarahi oleh Yahudi. Yahudi sangat marah sebab dia lebih Palestin daripada Palestin, dan dia condemn Yahudi. Dia melawat Palestin, tapi dia juga melawat Yahudi, dan dia memberikan harapan kepada orang Palestin, dan itu sebab dia dibenci di negaranya sendiri. Dan dia adalah menjadi the most pro-Islam monarchy in British history. Dia adalah penyokong Islam yang paling hebat dalam sejarah kerajaan raja di England. Tuan-tuan, dengar perkataan dia. Dengar seorang ketua Kristian bercakap tentang Islam. Dia kata, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is poorer of having lost. Apa maksud dia, saya tak faham. Tuan-tuan dia faham daripada dia. Dia kata Kristian telah hancur sekarang, telah hilang, Islam ambil alih. Seorang raja, pemimpin Kristian memuji Islam, dan ramai menyangka dia Islam, saya sembunyi. Tak mungkin. Kalau dia Islam, dia tak boleh jadi Raja England, sebab dia lah ketua kepada Kristian. Itu sebab rakyatnya suruh dia jatuh segera. Bila rakyatnya suruh dia jatuh, ada hint hubungan dengan Islam, tuan-tuan. Dan dia sangat appreciate tentang sejarah Islam dengan London. Dan dengar kata dia dalam satu ucapan, because we have tended to see Islam as enemy of the West, as an alien culture, society and system of belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history. Anda tahu tak, Oxford dibuka oleh rangkaian Muslim. Kata Charles, kamu tahu tak, kita masih pakai jubah Islam hari ini. Ketika kita convocation, kita masih pakai jubah Islam, kata Charles dalam ayat seterusnya. Tuan-tuan, Universiti Oxford dibuka oleh siapa? Dibuka oleh rangkaian Ibn Rushd, namanya Dimoli, yang datang daripada Jerman. Ibn Rushd dan rangkaian yang membuka Universiti Paris, membuka Universiti Leuven, membuka Universiti Munich, membuka Universiti Frankfurt, dan satu pun sejarah tak pernah disebut. Kemudian muridnya membuka Universiti Oxford. Itu sebab pensyarah Oxford pakai jubah ketika mengajar. Saya dulu belajar kat sana, pensyarah saya pakai jubah Arab. Saya tanya dia, sebab dia kata dia orang Oxford, dia mesti pakai baju jubah. Jubah itu jubah Islam. Ini yang disebut oleh Charles. Dan tuan-tuan, dia mengatakan bahawa sama seperti pakar ekonomi tadi, tentang moral dalam ethical and moral codes Islam. Itulah dia sangat ekonomi. Eropah tidak ada ethical and moral codes, yang ada Muslim. Dan dia sebut riba, tuan-tuan. Dia mengatakan, as it stands, I suspect that the strict of injunction of the Quran against riba. Dia sebut riba, bukan interest, tuan-tuan. Dia guna kata Al-Quran, riba, dia tulis dalam ucapan dia sebut riba. Orang Malaysia apa malu-malu nak sebut riba, dia sebut interest. Orang Islam malu-malu nak sebut riba. King Charles sebut riba yang Allah perangi. Masalah ekonomi ialah sedang riba, kata pemimpin yang bukan Islam ini. Kalau kita Islam, tuan-tuan, rumah berbeli dengan riba, kereta dengan riba, pinjaman dengan riba, dan orang bukan Islam bercakap tentang kerosakan ekonomi sebabkan riba. Tuan-tuan semati, inilah yang datang kemudian Perdana Menteri yang telah jatuh sangat benci kepada Islam. Ini antara Perdana Menteri yang sangat benci pada Islam selain pada Boris Johnson. Boris Johnson sangat benci pada Islam, dan setiap Perdana Menteri mereka sangat benci pada Islam. Tapi rajanya sangat cinta pada Islam. Inilah, dan dia sebut Islam, King ataupun Charles itu sebagai Islamophile. Saya baru belajar istilah ini. Islamophile ini rupanya cinta ke Islam. Tuan-tuan, Islam berkembang dengan cepat seluruh dunia. Dan di Britain, nama yang paling popular anak-anak yang baru dilahirkan
Muhammad, just imagine. Muhammad menjadi nama yang paling popular di England. Yang dilahirkan, ini berita beberapa tahun lepas, dan ini senarai tahun 2014, yang paling popular anak dilahirkan dalam pendaftaran di London, di UK, ialah Muhammad, lelaki, yang perempuan Sofia, dua-dua Muslim. Dua-dua Muslim di London, di UK, bukan London, di UK. Bahkan ini ialah 20 nama yang paling popular pada tahun 2022 di seluruh UK. Muhammad nombor 1. Sophia masih lagi nombor 1. Sophia dengan Muhammad masih ranking pertama. Menggambarkan sesuatu yang tak digemari oleh mereka yang benci Islam. Islam berkembang di barat lebih pesat daripada negara kita. Tuan-tuan semati, di Netherlands, di Belanda, negara yang sangat benci pada Islam, Muhammad duduk nombor 2, kanak-kanak yang baru dilahirkan. Tetapi di kota Rotterdam, Amsterdam, Muhammad nombor 1. Tetapi di seluruh Belanda, Muhammad jatuh nombor 2. Menggambarkan negeri yang paling benci pada Islam. Perancis juga, Muhammad masih lagi duduk di atas. Menggambarkan suatu perkara yang tidak diumumkan secara resmi. Dan tuan-tuan yang hormati, di Eropah, nama yang paling popular adalah Lucas Alexander Oliver Muhammad nombor 4 di seluruh Eropah. Kalau kita lihat seluruh Eropah, daripada Norway sampai ke bawah, Muhammad nombor 4. Noah nombor 5. Dua-dua ini nama Muslim. Cucu saya bernama Noah, tuan-tuan. Dan di dunia, nama yang paling popular di dunia ialah Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebab apabila Rasulullah tidak ada anak lelaki, orang Quraisy katakan nama Rasulullah akan terputus sebab dia tidak ada keturunan. Dan kata Allah, musuh kamulah yang akan terputus namanya. Sedangkan nama Rasulullah disebut sepanjang zaman. Dan menggambarkan Muhammad nama yang paling popular di atas muka bumi. Kalau di Malaysia, tuan-tuan, di dalam sekolah cikgu boleh tahu separuh nama itu Muhammad. Inilah yang kita sebut, dan Islam sedang memuncak. Mereka menjangkakan tahun 2070 Islam akan menjadi agama terbesar dunia, tetapi mereka silap. Islam telah jadi agama terbesar sejak 2014 tahun lepas, dan jumlah penduduk Islam di dunia ialah 2.038 bilion. Yang resminya mereka mengatakan penduduk dunia ada 66 juta, Kristian 2.0 juta, Islam 1.6 juta, dan Kristian agama yang paling tinggi, paling ramai di dunia. Rupa-rupanya mereka salah. Dalam bancian tahun 2014, Islam paling tinggi 2.038. Benarlah janji Allah, benarlah janji Rasulullah. Walladzi arsala rasulahu bil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan kita saksikan Islam menjadi penduduk yang paling ramai di atas muka bumi. Sebelum pun, sebagaimana yang Eropah kata dia akan berlaku pada tahun 2070, tapi sebenarnya telah berlaku. Dan inilah ayat yang kita baca tadi. Dan berkali itulah sebagai penutup kepada perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat faedah bersama untuk kita renungi. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Rasulullah.